قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi kita kekuatan dan keupayaan, daya usaha untuk bersama-sama pada malam ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, setiap daripada pagi tadi kita hidup ni hari-hari dari pagi terbit matahari, terbenam matahari, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil nikmat dan mengambil nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Kita menjalani kehidupan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada, kita berdaya upaya berusaha untuk meletakkan diri kita ini sentiasa berada di atas landasan agama Allah Subhanahu wa taala. Hari bersilih ganti, malam, siang, itulah kehidupan kita, tuan-tuan sekalian. Dan menjalani kehidupan ini, mana kita berusaha bersungguh-sungguh supaya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang kita menjalani kehidupan ini, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita melihat pada muka surat 111 ini, ada pada kitab tafsir Safwatul Tafasir ini, kita cuba meneliti ayat yang ke-163 hingga 165 insya-Allah pada kesempatan yang hari ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzala Allahu minas samaa'i min ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Jadi yang pertama ni tuan-tuan sekalian, kita melihat kepada sebab turunnya ayat ini. Pada muka surat 110 itu, As-sababun nuzul An Aqa, daripada Aqa, qala unzilat bil Madinah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat ni diturunkan di Madinah ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.
Dari satu sudut tuan-tuan sekalian, bila kita baca kitab ni, kita jumpa sama dengan sallallahu alaihi wasallam, sebut sama nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara kelebihan kita duduk dalam majlis ilmu. Sebab apa? Nama baginda sallallahu alaihi wasallam disebut. Bila disebut, kita pun salam dan salawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang sangat dituntut dalam agama kita. Dan selawat sekali Allah selawat atas kita, sallallahu alaihi biha asyara, 10 kali. Tak nampak tu duduk dalam majlis ilmu ni, bila disebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan sebut. Jadi banyaklah, insya-Allah Allah kurniakan kepada kita kelebihan banyak. Kalau kita duduk kat lain, jarang disebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Belang-belang lalu je baca kitab jumpa. Itu kelebihan Tuhan yang Tuhan beri kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Kita bersyukur dalam konteks ini, tuan-tuan sekalian. Jadi unzilat bil madinati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu, Tuhan yang satu, esa, tunggal. Tuhan kamu, Tuhan yang satu. Jadi bila ayat ini diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka orang kufar Quraisy, faqalat kuffar Quraisy, berkata orang-orang kafir Quraisy di Makkah, yang duduk di Makkah itu, kaifa yasi'un nas ilahun wahidun. Ditanya orang kafir Quraisy ini, tanya kafir Quraisy di Makkah, golongan yang duduk di Makkah tu tanya, kaifa, macam mana padang, macam mana padang cukup dengan manusia ramai ni, sedangkan Tuhan tu satu. Manusia ni ramai. Kaifa yasi'un nas ilahun wahid. Bagaimana Tuhan yang satu itu dapat mentadbir, dapat menguasai seluruh manusia? Dan manusia ramai, pandang tak dengan Tuhan satu. Orang kafir Quraisy dia pilih gitu. Dia tu buat patung mana? Dia buat patung mana tak? Patung. Dia faham itu. Dia ingat cara dia tu. Sini buat patung, sini buat patung. Asnam wal awthan. Kita tidak, Allah tu satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Allah itu satu. Huwallahu ahad, satu. Sebab tu kena kenal Tuhan ni. Kena kenal Tuhan, sifat-sifat dia, asma' dia, kan? Kena kenal kekuasaan Allah, wahdaniyatullah, tunggalnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kufar Quraisy ni duk tanya, padang ke Tuhan satu, manusia ramai, maka turunlah ayat ni. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan ayat ini. Fa anzalallahu ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ard. Apa kita baca tadi? Orang Quraisy mikir manusia je. Yang manusia ni ramai, padang ke Tuhan satu. Allah cerita dahsyat lagi tu, bukan ni manusia saja. Sesungguhnya pada penciptaan langit, nampak tu? Padang ke Tuhan satu, manusia ni ramai. Dia nampak manusia je. Allah Subhanahu wa taala jawab dalam konteks yang sangat besar. Inna fi khalqis samawati wal ard. Itu
ila qawlihi la ayatin liqaumin yaqilun. Ila qawlihi yani ila qawlillahi la ayatin liqaumin yaqilun. Allah cerita apa kita sebut tadi, pada penciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, wal fulki allati tajri fil bahr, dengan kapal-kapal tu, kargo-kargo tu ya, yang berlayar di atas lautan, semua tu di bawah pentakdiran Allah Subhanahu Wa Taala. Kan manusia saja, orang lain tu banyak lagi. Wa ma anzalallahu minas samai, dan apa yang Allah turunkan daripada langit itu, min ma'in, air hujan turun, fa ahya bihil ardha, maka hiduplah buminya, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan pokok-pokok buahan dan sebagainya itu, dan juga apa-apa binatang yang duduk melata di atas muka bumi itu hidup belaka. Orang Quraisy itu tengok manusia je, tapi kejadian Allah Subhanahu Wa Taala itu merangkumi langit dan bumi dan di antara kedua-duanya. Tengok daratan macam mana, tengok lautan macam mana. Macam mana Allah sediakan lautan, senang berlayar di atasnya. Bawalah berat mana pun barang, bawalah berat mana pun barang, tuan-tuan sekalian. Nak bawa benda, nak bawa kapal terbang, nak bawa kapal perang, berapa utik boleh belaka, terapung boleh ada. Tengok kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kapal tu buat daripada apa? Oh, berat nanah kapal tu dah tenggelam setabur. Dia buat daripada besi. Kapal terbang buat daripada apa? Tuan-tuan sekalian, tengok kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, terapung boleh ada. Kemudian kita tengok di dalam tafsir itu, pada muka surat 111 itu, at-tafsiru wa ilahukum ilahun wahid, ay ilahukum al-mustahaqqu lil ibadati ilahun wahid, iaitu Tuhan kamu, Tuhan seluruh manusia ni, seluruh manusia, seluruh alam, dan seluruh alam. Sebab kita tahu dah, Al-Khaliq tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Buat lain tu semua makhluk. Jadi Tuhan kamu, makna khitab ni kepada manusia, sebab manusia ialah yang punya akalnya, mempunyai taklif, mukallaf, akal yang dibertanggungjawabkan. Al-ilahukum al-mustahaqqu lil ibadah, Tuhan kamu yang layak, al-mustahaqqu, yang layak disembah, lil ibadah, yang layak disembah, lil ibadah ini yang layak kita sembah. Al-ibadah, ibadat kita taat, patuh, tunduk, serah kepadanya, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah akidahnya tuan-tuan sekalian. At-ta'ah wal inqiyadu wat taslim pada Allah, serah. Ilahun wahid, satu saja, la nazira lahu, tak ada bandingan baginya, fi zati, pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada bandingan, tak ada serupa, tak ada lain. Laisa kamitslihi syai'un, maha agung, maha sempurna, tak ada, tak ada nazir, ma fi nazir wala mathil, tidak ada suatu yang seumpama Allah Subhanahu Wa Taala pada zatnya, wala fi sifatih, tidak pada sifatnya. Allah maha mendengar, manusia
Orang manusia kata aku mendengar juga, tapi mendengar kita ni setakat siapa kita je lah. Orang rumah kereta kata benda pun tak tahu. Anak-anak kita duduk asrama, duduk mana-mana kata kita tak tahu. Orang duduk mengepak kita pun tak tahu. Dah, mendengar tadi tu je lah. Pendengaran yang terhad, kan? Terhad sangat. Sekadar Allah beri, Allah buat, Allah qadarkan kepada kita setakat tu saja. Tak boleh jauh-jauh. Wala fi af'alih, dan tidak ada nazir, tidak ada nazir pada af'alih, pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wala fi af'alillah, la nazira lahu fi dzatillahi wala fi sifatillahi wala fi af'alillahi. Jadi Allah ni maha sempurna, tidak ada kesempurnaan lagi dah. Sempurna mengesuk dah, muntaha, tinggi sekali dah kesempurnaan itu. Ini nak detail ni kena ngaji sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dua ngaji sifat 20. Lepas tu bagi pula sifat ngaji bab 3 serangkai tu. Tapi tak apalah, mana-manalah akhirnya kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, biar orang Islam ni kenal, biar anak-anak tu kenal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. La ilaha, la ay la ma'buda bihaqqin, ay la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang disembah dengan benar, dengan sebenar, dengan benar. Orang lain tu kalau ada ma'bud lain tu semuanya palsu belaka. Satu je ni yang ma'bud bihaqqin, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. La ma'buda bihaqqin illa hu jalla wa ala, yang agung dan yang tinggi. Jalla, jalil. Jalla maknanya yang agung, yang hebat. Wa ala, yang tinggi. Muwallin ni'am, yang menguasai nikmat. Segala nikmat datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nikmat tu kita kena faham lah. Bila sebut nikmat, tuan-tuan sekalian, kita jangan tergambar kalau kita nak saja. Jangan kita tergambar benda kita suka saja. Nikmat, bila sebutnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi nikmat tu, ingat tu nikmat utama adalah Islam, iman tu waktu dulu. Kita kena waktu dulu. Bersyukurlah tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala bernikmat agama Islam kepada kita tu. Wa masdarul ihsan, dan Allah lah sumber segala kebaikan. Walaupun kita nampak manusia tu baik kita, ya betul lah tak pitih ni, tak ada kerja sangat dah ni. Itulah jumpa Allah bagi duit kita 100 riyal, alhamdulillah. Sumber dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun lalu kok manusia ni, ihsan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masdar al-ihsani, sumber ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu je ikut kita dok semena-mena, duduk makan kedai, orang belanja dan sebagainya. Alhamdulillah. Inilah tuan-tuan sekalian, pada zaman ini, zaman-zaman kerja payah ni, anak-anak tak ada kerja, ayah pun nak kerja pun tak larat dah, 70, 80, tuan anak pun belajar tinggi-tinggi, tak ada kerja juga. Jadi kita sarankan buatlah apa-apa kerja, asalkan boleh pendapatan walaupun sikit, ya. Kita sarankan begitulah tuan-tuan sekalian. Tak ada kerja,
Cari yang mudah-mudah lah, tapi perlukan modal juga. Nak diwaikan. Ni saya juga 500 riyal ke sehari nak pergi belikan. Tak boleh diwak tu, nak buat 1000 riyal modal lah. Kadang-kadang bayar tak ada, waktu pun tak ada dah. Tuan-tuan sekalian, kita tengoklah kita tengok mana orang tak ada. Kita tengok susah, tak ada kerja dah. Kita cuba-cubalah sebanyak setakat kita tahu, kita cuba untuk bantu. Tak apalah ganjaran ni sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah takdirkan dia melalui kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu besar sangat tuan-tuan sekalian. Dalam satu hadis disebut senyum saja pun dapat dah pahala sedekah. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar sedekah. Kita suruh orang buat baik pun sedekah, kita larang orang buat jahat pun sedekah. Tuan-tuan sekalian, kita tunjuk jalan orang sesat pun sedekah. Wa irsyaduka ar-rajula fil ardi dhalali laka sedekah. Ya, boleh sedekah. Mana luas sedekah dalam Islam ni, sangat luas. Wa imatatukal adha wal azma wasyauka wal azma 'anil tariqi laka sedekah. Tengok tai lembu. Tengok tai lembu bagi-bagi, tengok tai lembu tempat awal lalu semua tu depan-depan rumah kita, pandai-pandai lah. Walaupun duk pakai baju kerja dah ni, kasut-kasut bergadang belaka dah ni, tapi ambil skop, cuba buang lah orang duk lalu ladang gitu. Itu adalah sedekah. Tuan-tuan sekalian, Allah beri tenaga kita cuba sedekah itu. Wa ifgharuka min dalbika fi dalbi akhika sedekah. Dulu kan pergi mungkin orang yang tunggu tu dah tua dah 90 dah umur, tapi nak karai kot laga. Kita karai dulu tak ada laga. Zaman Rasulullah tu ada laga, tak ada. Laga tu dikuasai oleh orang Yahudi. Kita tengok ada kisah Sayyidina Osman. Yahudi ni kenakan bayar yang mahal. Dah susah nak cari air. Dan kali Sayyidina Osman tu beli. Adalah cerita dia tu tuan-tuan sekalian. Akhirnya dia beli, maknanya dengan keuangan Sayyidina Umar, Sayyidina Osman itu beli. Dia mudah kan. Sangat besar tuan-tuan sekalian. Jadi dalam konteks tadi orang miskin dah. Dalam konteks tadi ambil air, kita akak-akak air ni, kita pun curah dalam baldi dia. Itu sedekah. Dalam konteks semasa tak ada dah benda tu. Tak ada dah. Boleh jugalah kalau tu tengok orang jalan kaki, kita tumpahkan dia. Konteks gitulah. Kosong sangat duit dia, kita pun derma kepada dia. Tak ada. Daripada poket kita pergi ke poket dia. Tuan-tuan sekalian, kita tunjukkan jalan bagi orang yang mata dah aku nampak, itu pun sedekah. Wa basaruka lirrajulir radi'il basar, dan penglihatan kamu, maknanya kita guna penglihatan kita ni untuk lelaki, untuk faedah seseorang yang penglihatannya tidak bagus, itu pun merupakan sedekah. Jadi Nabi dah tunjuk beberapa contoh tu tuan-tuan sekalian dalam hadis tu. Jadi banyak lagi, tidak terhad kepada itu saja tuan-tuan sekalian. Mana-mana kebaikan, ihsan itu, ihsan yang kita buat itu, kita pun ingat itu adalah masdar minallah. Itu masdarul ihsan. Lalu ikut kita ni, tapi sebenarnya ihsan tu untuk orang tu. Orang yang menerima itu lalu pada kita, dia terima kasih kepada kita, dia bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan juga bumi. Ai anna fi ibda'is samawati, pada ibda', iaitu pada penciptaan langit ini,
daripada tiada. Ibda. Minal adam, tak ada sebelum tu. Ijad minal adam, Allah menjadikan daripada benda yang tiada. Itu ibda samawati wal ard fi bima, dengan apa, fihima min ajaibi sun'ati wa dalailil qudrati. Bima fihima, dengan apa yang ada pada kedua-duanya daripada ajaib, keajaiban penciptaan. Tengok dah langit itu, min ghairi amadin tarawunaha, tanpa tiang yang kamu nampak. Duduk molek ada, tegak molek, duduk utuh apa, sehinggalah sampai takdir Allah SWT. Dengan buminya kita tengok melata dah, memanjang, tengok bumi lah. Ada lengkap lah Tuhan buat, lengkap untuk kehidupan manusia, semua sekali ada. Sama ada kita dan kenal atau tak, suku kira benda lain. Banyak sangat tu. Hayawan-hayawan melata di atas muka bumi ni sangat banyak, dan banyak yang tidak dikenali oleh manusia. Berpasangan-pasangan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, tapi kita tak kenal banyak makhluk yang kita tidak kenal, tuan-tuan sekalian. Ada yang kita tahu dan ada yang kita tidak tahu. Sebab apa? Kita tak nak mana nak tengok tu. Berpasang-pasangan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Ajaib sunnah. Sebab itulah Allah cerita ni buat apa? Nak kabur ni kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab manusia tak boleh buat. Tak ada manusia boleh mendakwa dia boleh mencipta langit dan bumi. Ini di antara dalil akal menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kabur, dia yang buat. Allah beritahu, dia yang buat. Ada tak orang beritahu dia yang buat? Kalau dia kata dia buat, macam buat. Allah kabur, dia yang buat. Tak ada orang lain kata dia buat. Tak boleh nak buat. Dia tak mampu buat. Kuasa-kuasa besar dunia kalau dia boleh buat, dia buat dah. Langit dan bumi. Israel duk cari tanah tu, jumpa tak? Duk cari tanah, duk berebut tanah orang tu. Kalau dia boleh buat tanah, dia buat lama dah. Kan? Dia tak berebut dah. Tapi tak boleh buat. Allah kata Allah yang buat. Dia tak boleh buat. Boleh buat emas buat ya? Kalau boleh buat emas dia tak kerja dah. Tak boleh buat. Tak boleh. Dengan segala apa yang ada dalam bumi tu, berbagai-bagai logam tu, ajaib. Wa dalailil qudrah, dan merupakan dalil-dalil tanda-tanda qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian, kita tengok benda ni, kita tengok, kita faham. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala penciptanya. Allah beritahu dia yang cipta. Dan orang lain tak mampu untuk beritahu ataupun mendakwa dia yang penciptanya. Allah kata dia yang cipta, orang lain tak dia. Wa ikhtilafil laili wan nahar, pertukaran malam dan siang. Boleh nak tahan? Nak kerja banyak sikit hari ni. Hari ni baru boleh konkret banyak ni. Biarlah lama sikit siang. Boleh? Tak boleh hujan hari ni. Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Kalau manusia boleh buat ni, tak banjir. Tak boleh. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala maka ay ta'aqubuhuma binizamin muhkamin. Ta'aqub, tengok tu, dia ta'aqub, turut-turut tu, tengok tu, siang bagi malam, siang bagi malam. Nah, dia ta'aqub, berturut-turut.
Ia bukan hari ni nak siang panjang sikit 24 jam siang, esok malam 24 jam. Kita buat siang lah seminggu, lepas tu malam seminggu. Tak boleh buat pertukaran tu, tak boleh buat. Ta'aqubuhuma, tengok tu dia beratur molek tu, ta'aqub tu. Ta'aqub lepas itu makna ta'aqub. Lepas dia siang mari malam, siang mari malam, siang mari malam, itu ta'aqub tu. Itu makna ta'aqub bi nizamin muhkam, dengan peraturan yang tetap, muhkam. Ya'ti al-lailu fayaqubuha an-nahar, datang malam kemudian diikuti oleh siang. Fayansalikhun naharu, habis siang, fayaqibuhu al-lail, maka dituruti oleh malam. Apa sistem dia itu? Itulah sistem pertukaran malam dan siang ini, tuan-tuan sekalian, merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu diingatkan oleh para ulama. Bukan mudah tu, bukan. Kita kadang-kadang lalai sedar, kadang apa sedar, malam dah, siang dah. Tapi pertukaran itu sendiri, tuan-tuan sekalian, suatu yang patut merasai kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sistem itu dah kerja, tak tahu ni, duduk dalam bilik, duduk dalam jabat, dah malam dah, malam dah. Di tempat kita alhamdulillah orang berehat sebelum malam. Di tempat besar-besar, tuan-tuan sekalian, pukul 10 malam dah balik lagi, 12 malam dah balik lagi. Kerja pukul 4 ke 5 pagi esok turun dah nampak siang. Dah nampak siang, tuan-tuan sekalian. Mari begitulah, dah nak memerhatikan pertukaran malam dan siang. Dah nak tengok lagi. Berapa hari dah, berapa kali tengok langit pada hari ini? Tengoklah langit, tengok kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wayatulun naharu, dan kadang-kadang ni panjang siang, panjang siangnya. Wayaqsurul lail, pendek malamnya. Wal aks, dan sebaliknya. Ada panjang siang, pendek malam. Ada malam yang panjang, siang yang pendek. Atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tak boleh campur tangan. Maknanya manusia boleh cerahkan malam, tapi sekadar cerahkan malam, dia malam tu tetap malam. Sekadar lampu buat kita tu dah jadi cerah, tapi malam tu tetap malam. Wal fulki allati tajri fil bahri, ay as-sufun, kapal-kapal ad-dakhmah. As-sufunu ad-dakhmatu al-kabiratu, kapal-kapal yang besar. Ad-dakhmah wal kabirah bermakna wahid. Dakhmah dengan kabir itu makna satu, kapal-kapal yang besar. Hotel tu ada. Hotel duduk dan berlayar. Hotel berlayar
tinggi hotel bertingkat-tingkat, duduk atas platform kapal tu, tingkat tu, bertingkat-tingkat hotel tu. Guna untuk kebaikan tak apa, ni untuk buat guna untuk maksiat dalam tu, insya-Allah. Allati tasirul fil bahri, yang berjalan, yang bergerak fil bahri, atas lautan, dalam lautan, ala wajhil ma', ala wajhil ma', atas permukaan air, wa hiya muwaqqiratun bil afqal, sedangkan dia itu stabil dengan muatan tu. Stabil muatan tak benda-benda pun situ, stabil macam dengan muatan. Allah Subhanahu Wa Taala buat macam tu, sifat air tu boleh menanggung berat macam mana pun boleh, dengan kekuatan air tu, dengan kedalamannya dan sebagainya, boleh berlayar, nak merentah dunia pun boleh, nak lalu kau ni boleh, nak lalu kau ni boleh. Tuan-tuan sekalian, maknanya itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekadar itulah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.